Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak bercakap lagi pengalaman-pengalaman saya menjaga doktor semasa dalam pantang. Mamis ni dia pilih Mama Thrive disebabkan dia tahu package pantang dengan Mama Thrive adalah berbeza dengan package pantang yang lain. Okay, package pantang kita adalah package pantang holistik yang menjaga emosi, mental, fizikal dan juga pemakanan mamis. Okay, mamis yang dekat luar sana yang tengah mengandung, okay, boleh subscribe dulu kita punya YouTube Mama Thrive Confinement Care. Dan saya nak bercerita serba sikit pengalaman saya menjaga seorang doktor. Dia first mom dan dia alami bengkak susu. Okay, dan juga dia mengalami susah nak memberi baby latch dengan betul. So ini adalah pengalaman saya dan mamis kena dengar benda ni sebab sebenarnya selepas pada kita bersalin banyak possibility untuk mamis dapat komplikasi, bukan komplikasi sahaja tapi dia pain. Dia adalah orang kata pengalaman yang tak dijangka. Mami sendiri pun tak tahu macam mana nak handle. Sebab itulah mamis kena hire CL supaya CL boleh pantau mamis. Okay. Alright. For sure, even kalau doktor pun perlukan rawatan, kan? Perlukan rawatan untuk pamper diri. Ini kan mamis yang kat luar sana. Okay. Even doktor pun dia perlukan rawatan. Dia perlukan CL untuk membantu dia dalam tempoh dia berpantang. Okay, sama jugalah macam klien saya. Okay. Alright. Klien saya ni seorang doktor, first mom lah. And then dia ambil package pantang dengan kita selama 14 hari. Okay. Dia mempunyai masalah susu bengkak dan juga tidak boleh memberi direct feed kepada baby secara orang kata betul. Dia tak tahu macam mana teknik untuk breastfeed anak dia. So saya akan ceritakan pengalaman saya. Pada mulanya, bila saya menjaga seorang doktor, kita akan mesti mentaliti orang walaupun orang luar kan, dia pernah juga tanya saya lah, tak susah ke jaga doktor? Sebab doktor dia ada stigma dia tersendiri, pendapat dia tersendiri bahawa yelah rawatan secara tradisional ni diorang tak percaya, selalunya macam tu. Tapi tak semua doktor dia ada pemikiran yang macam tu. Dia pun akan terima juga rawatan secara tradisional. Okay, mamis kat luar sana ataupun orang-orang lain yang tak tahu, sebenarnya doktor lebih terbuka untuk semua jenis rawatan ataupun tradisional. Spesifik dia rawatan tradisional yang kita berilah. Okay. So pada mulanya saya sendiri pun takut sebenarnya nak buat rawatan kan. Takut nanti macam doktor tu tak selesa ke dengan rawatan yang kita bagi. Tapi so far alhamdulillah doktor tu menerima. Right. And then pada hari yang ketiga, di mana saya telah pantau mamis ni, tiba-tiba dia kena bengkak susu. Mamis, saya nak beritahu, kalau mamis terkena bengkak susu, kadang-kadang disebabkan jadual pumping yang mamis tak jaga ataupun mamis tak bagi direct feed. Okay, ada setengah mamis, macam contoh doktor ni sendirilah, dia terus nak jadi EP mom tau. Sebab mudah urusan dia untuk bekerja selepas pada tempoh berpantang. Usually macam tu lah. Okay, so dia dah set dalam dia punya pemikiran dia akan jadi EP mom and dia akan bagi susu yang diperah di dalam botol tau mamis. Okay. So apa yang terjadi dekat mamis ni, saya rasa sama ada jadual pump tak jaga ataupun pemakaian yang terlampau ketat lah. Contoh macam kita pakai pemakaian terlampau ketat pun boleh jadi bengkak susu tu. Okay. And then, mamis, bengkak susu dengan metitis adalah berbeza tau. Ini pengalaman saya nak beritahu kat mamis. Bengkak susu dia hanya biasa je. Maksudnya, kalau paling-paling tak pun dia akan terasa bengkak. That's it. So, kalau metitis,
dia agak luar sikit daripada bengkak susu tu. Dah lah bengkak. And then berketul. Dan satu lagi, kita punya dekat Miss Boba, okay, ada kemerah-merahan. And then kalau kita rasa pun dekat Miss Boba kita, panas. Itu satu. Nombor dua, Mamis akan ada simptom. Simptom apa Mamis? Okay, simptom menggigil, rasa nak demam, itu adalah metitis. Okay, Mamis dekat luar sana, bila kena metitis ni, dia sangat-sangat sakit daripada bersalin. Okay, Mamis. Saya bukan nak menakut-nakutkan Mamis tahu, tapi benda ni adalah benda yang kadang-kadang first mom tak tahu, ataupun mak-mak yang baru nak jadi ibu ni tak tahu. So, bila terjadi pada hari tu, kita akan jadi gelabah sebab kita tak tahu nak buat apa. Melainkan kalau Mamis hire confinement lady daripada Mama Try, sebab kita mempunyai CL yang berpengalaman daripada segi penjagaan Mamis, baby, okay, penjagaan macam mana nak direct feed, penyusuan, okay, and then penjagaan pemakanan. Kita memang mempunyai package pantang holistik untuk Mamis, okay. And then apabila dia terkena bengkak susu tu, untuk hari pertama, apa yang saya buat, saya nak tengok dululah condition dia macam mana kan. Cara efisien yang pertama, apa yang Mamis kena buat adalah menggunakan Epsom salt dan juga milk collector. Yang ni saya tak nak beritahu cara-cara dia macam mana, sebab saya takut Mamis akan confuse. So kalau Mamis nak kita consult Mamis macam mana kita nak handle bengkak susu ataupun metitis, Mamis boleh terus contact kita untuk terima rawatan lanjut. Kalau Mamis berminat, Mamis boleh terus contact kita. Okay, DM kita, wasabi kita. Itu yang paling penting. Right. And then selepas daripada saya dah buat proses tu, Mamis tu lega. Okay, Mamis tu lega. And then hari yang kedua jadi balik. Okay, dia jadi balik sebenarnya satunya maybe faktor tak menjaga ni lah, macam apa saya cakap tadi, pakaian terlampau ketat, pakaian dalam terlampau ketat, ataupun tak menjaga jadual pam. Dia memang akan terjadi kat Mamis. So, kita sebagai seorang CL, kita mesti akan bertindak awal. Apa yang nak terjadi kat Mamis, kita kena ada, maksudnya kita kena ada solution untuk Mamis tu. Okay, dengan Mama Thrive, kita tak macam, okay, aku buat treatment hari ni, contoh, ini saya cakap, aku buat treatment hari ni, dah settle, selesai. Tapi aku tak bagi apa-apa ilmu dekat Mamis tu. Kita bukan package macam tu tau Mamis. Package kita adalah package pantang holistik yang Mamis takkan dapat lah dekat mana-mana yang lain. Macam tu Mamis. Okay. So, selepas pada hari yang saya kata hari yang kedua pun dia terkena juga kan. Hari yang seterusnya dia terkena juga bengkak susu tu, dan kita buat prosedur lain pula. Sebenarnya untuk meredakan bengkak susu ni banyak cara-cara dia. Okay, saya akan bagi tips dalam video ni. Saya akan bagi tips. Mamis, kalau Mamis terkena bengkak susu, Mamis tak boleh cure benda tu sendiri. Mesti kena ada CL yang datang untuk membantu Mami. Saya cakap ni serious talk sebab kita tak nak Mamis alami rasa trauma tu. Apa barang-barang yang Mamis perlu sediakan adalah tuaman ais. Tuaman ais tu macam mana? Dia macam ni Mamis, okay? Yang ni adalah reusable breast relief thermopad. Dia 2 in 1. Dia boleh buat tuaman panas dan tuaman ais. Okay? Mamis boleh sediakan tuaman ais ni. Thermopad orang panggil. Ataupun Mamis boleh beli dekat orang kata beli dekat farmasi. Mamis boleh beli dekat farmasi untuk dapat thermopad ni. Dia 2 in 1 and dia memang untuk cure
kita punya kita punya bengkak susu tadi tu lah. Okay. And then selain daripada tu, apa lagi mamis kena sediakan? Epsom salt, milk collector. Itu semua jenis-jenis barangan di mana kita nak release. Okay, kita nak release daripada bengkak susu. Okay, milk collector yang macam mana? Milk collector yang jenis panjang tu. Okay. And then selain daripada tu, apa lagi mamis? So bila kali kedua terkena lagi, saya pun buat treatment. Saya buat treatment and then mami tu release. Tak ada masalah dah. Okay. Untuk keesokan hari, dia cuba untuk memberi direct feed. Waktu tu mamis ni dia terkena nipple crack. Itu satu. And then dia terkena bengkak susu. So bila dah terkena bengkak susu, kita tak boleh terus gunakan breast pumping ataupun teknik pumping untuk teruskan. Sebab kita baru je terkena bengkak susu. Okay, saya suggest mami ni untuk menggunakan teknik baby latch lah. Okay, baby stimulate susu lah. And then first day, apa yang jadi? Mamis tu mengadu dekat saya, nipple dia crack. Mamis ni tak reti nak latch. Maksudnya baby tak latch betul-betul dekat Miss Boba. So dia jadi sakit dan menderita. So apa yang kita suggest untuk mamis ni adalah kita akan suruh mamis pakai nipple cream yang orang kata selamat untuk baby. So tak ada bahan chemical, organik, itu bagus. Tapi kalau mamis tak jumpa nipple cream, mamis boleh guna olive oil, minyak zaitun organik. Mamis boleh letak dekat area Miss Boba mami. And then selepas pada tu, saya sebagai CL, saya tunjuk posture yang betul macam mana nak bagi mamis tu selesa semasa breastfeed. Ada cara-cara dia mamis. Posture kita duduk pun kena betul. Posture nak lekapkan mulut baby dekat kita punya Miss Boba pun kena betul. Kalau tak betul, mamis memang suffer. Sebab tu saya kata kena hire CL. Kena hire CL untuk pantauan mamis. Sebab benda ni suami tak boleh tolong. Kadang-kadang mak pun tak boleh tolong mamis. And then yang paling teruk, mamis try untuk cari solution, cari CL, dapat pula terapis yang kurang berpengalaman. So dia akan jadi tak best lah. Mamis mesti akan trauma and then mamis tak nak teruskan proses breastfeed. Kita tak nak mamis rasa trauma tu. Bila kita breastfeed, sebenarnya itu adalah ladang pahala kita. Tambah-tambah 2 tahun kita bagi. Cukup nutrisi untuk anak kita. Okay. And then selain daripada tu, bila saya dah tolong, and then saya pun gembira lah. Sebab one of kerja saya, mamis tu nampak, doktor tu nampak. Saya berjaya membuat dia boleh baby tu boleh latch. Okay. And then saya berjaya kurangkan ataupun redakan bengkak susu yang mamis ni kena. So mamis, kalau mamis perlukan package pantang holistik, mamis boleh cari Mama Thrive Confinement Care. Jangan lupa untuk subscribe dulu, dengar and spread awareness ni dekat mamis yang lain. Okay? Terima kasih.